Itu dia jambatan baru. Tinggi gila weh. Ni jambatan pintas daripada PI untuk menuju ke Johor Bahru. Tapi hari ni aku target ke Skudai. Kita dah sampai ke sempadan daerah Johor Bahru. Dah sampai dah kita ke target Kayuhan Rahmah ni. Cuaca tadi daripada panas sampai mendung ha. Ni basikal Abang Hanafi, Shirley LHT. Mojo di Skudai Abang Hanafi ni sudi host aku selama 2 malam. Sepanjang 2 malam di sini aku cari info bagaimana keadaan jalan di Singapura dan di Batam, Indonesia. Aku sebenarnya agak nervous juga untuk kayuh di Singapura sebabkan undang-undang jalan raya dia yang agak strict kan. Tapi nak tak nak aku kena teruskan juga. Tiba masanya untuk aku menyeberang tambak Johor untuk ke Singapura pula. InsyaAllah. Selamat. Sebelum masuk ke Woodlands, ada satu lagi tempat aku nak singgah, iaitu titik 0 km Johor Bahru. Kalau hari tu aku singgah dekat titik paling hujung benua Asia kan, yang ini pula adalah titik 0 km permulaan ke benua Asia pula. Jadi yang mana satu titik 0 km di Johor ni ya? Di sini dikira sebagai titik permulaan jalan raya ke benua Asia, yang di Tanjung Piai hari itu merupakan tanah paling hujung benua Asia. Sebelum kita masuk Woodlands, aku nak cari air gedegang. Sebab nanti kat Singapura dah mahal. Okay, ni air panas. Pergi depan sikit. Tolonglah, alamak, macam rosak je. Ini bekalan kita untuk cross Singapura. Daripada Woodlands, aku akan menuju ke Harbourfront. Sekarang kita cari laluan motor untuk ke Woodlands. 6.1 km dari sini. Ini antara pengalaman personal aku yang agak menakutkan, memasuki Singapura dengan berbasikal, di mana aku perlu berkongsi jalan raya dengan pengguna kenderaan yang lain. Tiada laluan khas untuk berbasikal cuma follow je laluan motor. Dahlah kenderaan yang menuju ke Singapura ni laju-laju. Aku hanya mampu kayuh dengan berhati-hati dan tawakal je lah. Masa masuk Immigration Singapura tu aku menghadapi satu masalah. Aku lupa isi Health Declaration Form ICA tu, yang secara online. Kenapalah awal-awal aku tak beringat? Sepatutnya aku dah boleh isi secara online sebelum gerak ke Woodlands. Dah sampai ke checkpoint memang tak dapat lah nak isi. Tambah pula phone tak ada line internet sebab dah pun masuk ke wilayah Singapura. Tapi nasib baiklah pegawai dekat sana bagi kerjasama. Aku diberi layanan yang istimewa. Aku isi Health Declaration Form direct ke kaunter dorang. Pakai tab dorang pula tu. Thank you guys. Rantai putus lah. Eloklah kat tempat berumput. Dia punya connector dia tu hilang. Aku baru je masuk Singapura. Sekarang dekat Kranji Road. Aku nak menuju ke Harbourfront. Kalau ikutkan 20 lebih kilometer, mungkin 20 kilometer daripada sini. Alhamdulillah. Aku tadi buka aku punya tools aku. Dan aku ada spare chain connector untuk size 9 speed. Dah lah, internet aku masih tak boleh connect. Roaming dah beli dah. Tak tahulah apa masalah setting ke. Aku mengayuh ke sebelah barat Singapura untuk menuju ke terminal Harbourfront. Antara jalan yang aku gunakan adalah Kranji Road, Lim Chu Kang Road, Jalan Bahar, Jalan Boon Lay, Jalan Buloh dan West Coast Highway. Sebaik tiba di terminal JT Harbourfront, aku membeli tiket sehala ke Sekupang Batam, Indonesia yang berharga 38 Singapura dolar. Tak termasuk basikal Basikal aku perlu tambah 10 dolar. Aku beli tiket secara online dan bukan di kaunter sebab nak dapatkan harga yang lebih murah. Masa tu agak kelang kabut sikit. Feri yang aku nak naik tu bertolak jam 5.30 petang dan aku hanya ada masa kurang daripada sejam untuk uruskan pembelian tiket dan extra luggage basikal aku. Kalau nak lagi gampang, bak kata orang Indonesia, boleh je naik feri daripada JB. Tapi macam aku kata dalam video series 1, aku teringin sangat nak kayuh di Singapura dengan berbasikal. Tak banyak penumpang daripada Singapura menuju ke Batam waktu tu.
Perjalanan daripada Harbourfront ke Sekupang hanyalah 1 jam lebih sahaja. Semalam aku tinggal di satu masjid. Di masjid tu terletak di Sekupang. Aku naik feri jam 5.30 dan sampai ke Batam Sekupang JT jam 6 lebih lah, sebelum maghrib lah. For your information, antara waktu Singapura dengan Malaysia, waktu dia sama tau. Kalau di Singapura 6.30, di Malaysia pun 6.30 petang. Tapi di Batam, Indonesia ni, dia punya time zone dia agak berbeza. Di Batam ni, dia punya beza masa dia adalah 1 jam minus. Untuk hari kedua ni, aku bermalam di Tahfiz Center. Aku join dengan grup Tahfiz semalam di Sekupang. Aku bermalam dengan diorang di situ, di masjid. Malam kedua, aku join diorang di diorang punya pusat tahfiz lah, yang terletak di Sungai Jodoh. Jadi tadi aku menunaikan solat Jumaat dekat masjid tu dengan diorang semualah. Selepas tu aku menuju ke Jodoh. Jodoh ni area yang terletak, boleh kata dekat tengah-tengah lah, dekat Batam kan. Aku pun masih tak sure bila aku akan start kayuh menuju ke Barelang Ujung. Itu aku punya target lah. Target aku di Batam ni untuk kayuh 7 Bridge ataupun 7 jabatan sebelum sampai ke Barelang Ujung. Tapi orang-orang tempatan cakap di Rempang, sebuah daerah ataupun pulau yang aku bakal lalui, ada berlaku rusuhan sebabkan orang lokal dia membantah satu projek besar kerajaan. Aku harap nanti bila aku melewati atau aku melalui dekat pulau ataupun daerah Rempang tu, keadaan jadi aman. Untuk hari kedua ni, aku masih lagi tak ada SIM card. Yang aku paling terkilan sekali, aku beli ASEAN Pass daripada Maxis selama 7 hari. ASEAN Pass ni kita boleh guna data roaming di negara-negara ASEAN lah, seperti Singapura, Indonesia dan negara ASEAN yang lain. Tapi masa aku dekat Singapura lagi, aku masih tak dapat data ataupun internet. Mungkin sebab aku punya tetapan setting, aku sendiri tak sure lah. Lebih teruk lagi, masa aku memasuki Batam, Indonesia, langsung tak ada signal tau. Jadi aku rasa rugi sangat aku beli data roaming package sebanyak RM30. Tak adalah mahal, tapi rugilah kan bila kita beli benda tapi kita tak boleh pakai kan. Di Batam ni tanah dia tanah merah, jadi jalan dia agak berdebu lah. Hari ketiga di Batam, aku putuskan untuk pergi ke JT Terminal untuk bertanyakan harga dan jadual feri untuk pulang ke Malaysia. Senang tanya awal-awal ni. Dan di terminal tu juga aku membeli SIM card semata-mata nak mendapatkan data internet. Di Batam suka untuk dapatkan kemudahan wifi. Itu sebab aku terpaksa beli SIM card tempatan. Selepas tu aku bersia-sia dengan basikal aku untuk explore kawasan sebelah timur laut Pulau Batam. Ingatkan bolehlah pusing satu Pulau Batam ni, tapi nampak gayanya cuaca ketika itu tidak mengizinkan. Tanggapan aku memang Malaysia teruk Aku ingatkan kalau kita pergi ke kepulauan ni ataupun pulau-pulau, dia punya muka bumi dia adalah macam mendata tau. Tapi sekali aku sampai sini, kau tengok berbukit weh. Batam is berbukit. Take note. Tapi kalau menuju ke selatan, aku tak sure lah dia berbukit macam ni ke. Ini sekarang kita berada di sebelah atas ataupun timur Batam Island. Bukit ni, kalau korang kayuh dengan fully loaded bags depan belakang, agak seksa lah. Macam aku hari ni, aku cuma nak explore Batam
Yang bahagian atas je. Kononnya nak buat loop lah, Batam Outer Ring. Tapi aku ingat aku nak patah balik ke rumah, ke tempat aku tinggal. Disebabkan tadi aku ada beli SIM card. Aku punya duit tunai, cash aku sangat-sangat low. Jadi aku kena keluarkan duit lagi di ATM. Di tempat aku duduk tu ada CIMB Niaga. Masa aku bawa keluar duit semalam, cash out, aku tak dikenakan sebarang cas dan aku gunakan Wise. Sekali jalan off-road lah dia bagi. Betul-betul off-road ni. Nasib lah aku tak bawa banyak barang. Taklah ada jalan. Jalan mati lah. Siut lah Maps offline ni. Tak tahu bila diorang bagi jalan ni. Tak betul. Aku kena keluar jalan utama balik. Bang, sana tak ada jalan lah? Tak ada? Nak keluar macam mana sini? Okey. ATM-nya dekat sini. Aku dah jumpa. Aku punya cash tengah low sekarang ni. Tengah low gila. Ada mungkin RM4-5. Sebab aku dah beli SIM card kan. Jadi aku nak menuju ke selatan, ke Barelang Ujung. Besok aku perlukan cash. Alhamdulillah dapat keluar duit. Tapi dia bagi duit RM100,000. Hari tu aku keluar duit semalam. Dia bagi aku pecahan RM50,000. ATM ni lain pula. Sekarang kita balik ke markas kita. Cik. Korang tengok ni sepanjang jalan ada banner apa? Ucapan tahniah. Ini ucapan untuk wedding ni, tak silap. Seberang jalan pun ada juga. Aku tak tahulah ini sama ada hanya di Batam ataupun di daerah lain di Indonesia juga. Di sinilah tempat aku berlindung selama 3 malam di Pusat Tahfiz Ruko Sungai Jodoh. Macam mana aku boleh berjumpa dengan diorang ni Masa malam pertama aku di Batam, aku bermalam di masjid yang terletak tak jauh daripada Terminus Kupang. Dan kebetulan pelajar-pelajar tahfiz beserta pengajar mereka juga bermalam di situ. Ada salah seorang ustaz inilah yang ajak aku bermalam sahaja di pusat tahfiz diorang. Terima kasih tak terhingga diucapkan kepada tenaga pengajar Pusat Tahfiz Ruko Sungai Jodoh ni yang bagi aku peluang untuk bermalam di tempat mereka. Dan kini masa untuk aku berangkat untuk menuju ke destinasi seterusnya. Tunggu next episode.